Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak murid pelajar 1AK. Selamat Hari Raya kita ucapkan terlebih dahulu kepada semua pelajar 1AK yang menyambut Hari Raya secara PKP. Walaupun di rumah, tetapi sama saja kita tetap menyambut Hari Raya seperti biasa. Okey, untuk kali ini kita akan ulang balik topik sebelum ini, iaitu topik unit 5 haiwan. Unit 5 haiwan, kita boleh buka buku teks muka surat 42. Kita dah tunjukkan dekat skrin sini, yang mana kita boleh nampak subtopik pertama, iaitu bahagian tubuh haiwan. Okey, kita tengok dulu, buka buku teks dulu, ambil masa, tenangkan diri untuk kita sama-sama belajar melalui cara video ni. Okey, kita tengok dulu bahagian tubuh haiwan. Mari kita kenali bahagian tubuh haiwan. Ada macam-macam jenis haiwan yang kita boleh tengok dekat dunia ni. Ada kuda, ada badak sumbu yang kita tengok dekat gambar-gambar ni, burung, siput, itik, buaya, rusa. Dan kita mula-mula sekali kita akan tengok yang cikgu highlightkan di sini, iaitu kuda. Okey, kuda kita tengok dulu satu-satu. Biar gambar ni zoom dulu dekat situ. Okey, dah belum? Okey, kuda. Tengok kuda. Kuda terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama kita panggil sebagai kepala, bahagian kedua badan, dan yang belakang sekali adalah ekornya. Inilah bentuk kuda kalau flat. Okey, seterusnya kita tengok haiwan yang lain pula. Tengok mana satu ni? Okey, kita tengok haiwan, kita zoom dulu. Okey, kita tengok haiwan badak sumbu. Badak sumbu ni lah, dia badak sumbu. Pernah tengok kan badak sumbu? Badak sumbu ni saya boleh tengok dekat zoo, jarang nampak dekat parit. Okey, sumbu. Okey, dia badak sumbu ni nama memang dah sesuai dengan sifat dia sendiri. Dia ada tanduk, yang nama ni bukan tanduk tapi sumbu letak dekat hidung. Sebab tu dia dipanggil sebagai badak sumbu. Okey, seterusnya kita pergi kepada binatang lain pula. Kita akan tengok, dia ada zoom dulu. Okey, kita akan pergi kepada 2 ekor binatang ini yang mungkin kita pernah nampak, kambing kalau kita pernah tengok time sembelih korban, hari raya korban, dan juga rusa. Okey, dengan tahu dua-dua daging ni halal untuk dimakan. Rusa dan kambing ni halal untuk dimakan. Okey, haiwan 2 ekor ni dia ada persamaan yang kita boleh kaji, iaitu dia mempunyai bulu halus. Kalau siapa yang pernah pegang kambing, cikgu pernah pegang kambing yang sembelih dulu, sembelih haiwan korban dulu, Hari Raya Aidiladha. Bulunya memang halus dan sangat lembut untuk dipegang, dan dua ekor pun ada tanduk dekat kepala dia. Inilah dia rusa dan juga kambing. Kemudian kita tengok haiwan seterusnya pula, iaitu maaf ya cikgu kat luar ni, jadi ini agak bising sedikit. Kita tengok haiwan yang selalu kita nampak terbang dekat awan, dekat angkasa, dekat langit, iaitu burung. Burung pun ada 3 bahagian. Tak boleh tengok yang cengkerang tu, dia tengok satu persatu. Dia ada paruh, dia bukan mulut, dia paruh. Dia ada kepak, iaitu sayap, dan juga bulu kepala. Okey, seterusnya kita tengok binatang yang lain pula. Kita tengok haiwan yang berada di dalam laut, ataupun haiwan yang hidup di dalam akuatik, haiwan akuatik, iaitu itik, ikan, katak. Rama-rama dan patung tu bukannya dia terbang, tu nak tunjuk 3 ni je. Itik, nampak tak kaki dia? Kaki dia ada macam selaput, ada selaput dekat bawah sini, tutup sini, dia macam ni untuk memudahkan dia untuk berenang. Dan juga ikan, dia ada sirip dan juga sisik. Kalau pernah tengok ikan yang pernah pergi pasar, beruntunglah pernah tengok bahagian ikan tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada binatang. Sekejap, bagi dia zoom dulu. Binatang, itu dia. Binatang seterusnya adalah buaya, binatang yang boleh hidup di darat dan juga di dalam air. Kita tengok buaya, tengok tangannya kecil, kepala besar, badan besar, ekor kecil. Buaya ni spesifiknya dia ada kulit yang keras, sangat tough untuk dipegang. Dan seterusnya kita akan pergi kepada 2 ekor binatang, iaitu kuda dan juga siput. Kuda dan siput dia ada cengkerang dekat bahagian luar, yang digunakan sebagai perlindungan kepada haiwan tersebut. Itulah antara sedikit haiwan-haiwan yang cikgu boleh tunjukkan melalui buku teks. Dan untuk haiwan yang lain-lain boleh juga tengok dekat Google, boleh juga tengok dekat gambar-gambar yang mungkin awak pernah boleh kucing
Mungkin pernah bela hamster, mungkin pernah bela kura-kura, mungkin pernah bela burung. Pernah lah dia tengok. Okey, untuk seterusnya kita akan buka buku teks yang seterusnya, iaitu muka surat 46 dan 47 yang cikgu dah tunjuk dekat skrin ini. Okey, kita boleh lihat dekat sini ya. Untuk subtopik yang seterusnya, iaitu kepentingan bahagian tubuh kepada haiwan. Okey, kalau kita tengok haiwan ni dia ada macam-macam rupa, ada macam-macam sifat, ada macam-macam bentuk dalam badan mereka sendiri. Kita baca satu-satu. Okey, setiap bahagian tubuh haiwan mempunyai fungsinya. Kita tengok macam gambar ni, buaya. Bahagian tubuh amat penting untuk haiwan tersebut. Okey, kita tengok buaya. Buaya ni dia ada kulit keras. Untuk apa ada kulit keras tu? Takkan saja-saja. Takkan nak pergi perang. Buaya tak pergi perang. Untuk apa? Kita baca dekat situ, kulit keras untuk mempertahankan dirinya. Dan juga kalau kita tengok dekat bahagian mulut dia, dia ada gigi yang tajam. Gigi yang tajam ni fungsinya untuk apa? Untuk meracik-racik ataupun untuk makan. Sama macam kita manusia, kita ada gigi. Gigi digunakan untuk mengunyah makanan, sama juga untuk buaya. Tapi buaya menggunakannya untuk makan, bukan untuk perlindungan diri sendiri. Dan juga haiwan yang seterusnya adalah katak dan juga ikan. Kita tengok katak dan juga buaya ada persamaannya. Pada bahagian kaki dia ada selaput celah-celah jari dia. Manusia tak ada selaput dekat celah-celah jari dia. Nampak? Ada ruang. Tapi kalau binatang tu dia ada selaput. Ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Apa fungsinya benda tu? Bendanya adalah untuk sebagai memandu arah. Untuk memandu arah tu juga ya. Okey, sama juga kalau kita tengok bahagian ikan. Bahagian ikan dia ada sirip dan juga ekor. Sirip dan kaki selaput renang digunakan untuk apa? Untuk berenang. Kalau kita tengok macam manusia boleh berenang, tapi kena ada equipment ataupun kelengkapan yang diperlukan untuk mereka berenang, untuk kita berenang manusia. Tapi kalau haiwan letak saja, campak saja dalam laut, mereka boleh berenang dengan sendirinya. Okey, contoh yang seterusnya kita akan tengok kepada kerbau dan juga badak sumbu. Ingat badak sumbu, ingat sumbu ni dekat hidung. Manakala kalau kerbau, dia punya tanduknya dekat kepala, dia panggil tanduk. Tapi kalau badak sumbu dia panggil sebagai sumbu, bukan tanduk sumbu. Okey, tanduk dan sumbu digunakan oleh kerbau dan juga badak sumbu untuk mempertahankan dirinya. Okay. Haiwan yang seterusnya adalah rama-rama dan juga burung. Kalau kita tengok rama-rama dan burung ada kepak, manusia tak ada kepak. Okey. Rama-rama dan burung menggunakan kepak ataupun dipanggil sebagai sayap yang berada di belakangnya sebagai untuk menerbangkan haiwan tersebut. Itulah fungsi setiap salah satu ataupun kepentingan bahagian tubuh yang telah dianugerahkan Allah kepada haiwan-haiwan tersebut. Dia dianugerahkan dengan fungsi yang khusus untuk setiap satu tubuh badan yang telah diberikan kepada mereka. Okey, kita tengok pula kepada soalan surat 47. Mari jawab. Namakan bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan yang berikut dan juga nyatakan fungsi bahagian tersebut. Okey, untuk latihan ni cikgu nak awak tengok dekat sini, cikgu nak awak fikir dulu. Okey, kita tengok pada bahagian lebah. Lebah dia ada apa? Kalau awak pernah tengok lebah lah, kalau awak pernah tengok lebah atau pernah kena sengat dengan lebah, rasanya sangat sakit. Jadi pernah kena sengat dengan lebah dulu banyak kali, bahagian kepala, bahagian tangan, dia ada rasa gatal-gatal selepas kena sengat dengan bahagian sengatan lebah tersebut. Okey, lebah kalau kita tengok dekat belakang tu, dia ada sayap dia. Sayap dia digunakan ataupun fungsinya sebagai untuk terbang. Sayap digunakan oleh lebah sebagai fungsi untuk terbang. Tengok pula kepada itik. Itik kita tengok pada bahagian mana? Kita tengok pada bahagian kakinya, dia ada selaput di antara celah jarinya yang mana digunakan sebagai untuk berenang. Kita tengok pula pada bahagian kambing. Okey, tengok pada kambing pula, haiwan yang ketiga itu. Kambing dia ada apa dekat kepalanya. Kalau dekat kepala dipanggil sebagai tanduk, kalau dekat hidung dipanggil sebagai sumbu. Tapi dia sumbu ni khusus untuk badak sumbu ataupun haiwan-haiwan yang ada bahagian sumbu tersebut. Kalau untuk bahagian kambing ni, dia dipanggil sebagai tanduk. Tanduk digunakan sebagai mempertahankan diri. Faham dekat situ? Kita akan pergi kepada muka surat yang seterusnya.
Okay. Harap awak semua faham lagi melalui video yang agak ringkas ni. Okay, kita tengok pada muka surat 48 buku teks sains tahun 1. Kita serupa. Tengok pada haiwan ni. Haiwan ni tak semestinya semuanya berbeza. Ada haiwan yang sama tapi serupa macam tu. Okay, macam ni lah. Dia haiwan tapi ada bahagian tubuh badan yang sama. Contohnya apa? Contohnya kita tengok dekat buku teks surat 48 ni, kita tengok ada 4 jenis haiwan. Kalau kita tengok pada 4 jenis haiwan ni, apakah persamaan antara keempat-empat jenis binatang ni? Kalau kita kaji, kalau kita tengok dan kalau kita boleh sentuh mereka, lembu dia ada bulu-bulu halus. Sama juga seperti hamster yang warna merah ni, gambar frame warna merah. Kucing ada bulu halus pada bahagian luar, sama juga arnab. Jadi maknanya keempat-empat binatang ni ada persamaan melalui apa? Kulit, bukan kulit, tetapi iaitu dia mempunyai bahagian tubuh badan yang dipanggil sebagai berbulu halus. Tengok ni apa yang dikatakan kat sini, hafis. Okey, contoh kat sini, hafis mendapati lembu, kucing, hamster dan arnab berbulu halus. Soalan pula, apa yang dapat kamu jelaskan tentang bahagian tubuh haiwan di atas? Tengok di dalam jawapan, terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Haiwan lain tapi bahagian tubuh serupa. Contoh macam dekat sini lah, lembu dengan hamster lain, saiz pun lain, bentuk pun lain, nama pun lain. Kucing dengan arnab pun lain, tapi ada persamaan mereka. Dia ada mulut, itulah. Tapi kita tak ada bulu halus. Mereka ada bulu halus, kita ada bulu roma yang kecil-kecil yang tak boleh dikelihatan. Okey, saya rasa sampai situ saja untuk video kali ini. Okey, untuk video kali ini sampai dekat situ saja, sebab kita pun dah kesundukan masa. Mungkin kalau kita explain banyak-banyak pun awak bukan boleh faham kan. Jadi untuk seterusnya, cikgu akan tinggalkan awak dengan beberapa video yang berdurasi sepanjang 3 minit daripada Net Geo untuk awak tonton dan juga lihat sampai habis kelas ni, lebih kurang dalam 3 minit. Dan cikgu harap awak boleh faham lah apa binatang yang ditunjuk kat Net Geo tu nanti, apa environment, apa hutan-hutan yang boleh awak terus dekat bahagian luar negara. Dekat bahagian Malaysia tak ada lagi yang buat video untuk penerokaan alam sekitar, jadi cikgu ambil bahagian luar negara. Dan cikgu harap awak boleh tonton sampai habis. Dan juga insyaAllah lepas habis hari PDPR ni ataupun next kelas, cikgu akan bincang mengenai video yang cikgu akan paparkan kemudian. Sampai sini saja kita bersiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two types of rainforests are scattered across the globe: temperate and tropical. Temperate rainforests are mainly found in the mid-latitudes, often near cooler, coastal, mountainous regions. Tropical rainforests are primarily located in warmer climates between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. As their names imply, temperate and tropical rainforests are the wettest forests on Earth, receiving up to about 33 feet of rain per year. This precipitation plays a critical role in creating an exceptionally lush and biologically diverse habitat. While rainforests only make up about 6% of the Earth's surface area, they are home to over half of the world's plant and animal species. This biodiversity creates benefits that extend far beyond the rainforest boundaries. Rainforest plants produce an assortment of food items, in addition to ingredients useful in everyday products and medicines. In fact, an estimated 70% of the plants used in cancer treatments are only found in rainforests. On an even larger scale, rainforests help to stabilize the planet's climate. Its lush green vegetation regulate global temperatures by absorbing massive amounts of radiation from the sun. They also absorb vast amounts of carbon dioxide and convert them into oxygen, about 40% of the planet's breathable air. Over the past few centuries, rainforests have disappeared at an alarming rate. Factors such as economic inequalities, human development, and demand for natural resources have fueled the deforestation of these rich ecosystems.
At the current rate, rainforests, which have survived for over 70 million years, may completely disappear within the next century. But through educational campaigns, sustainable logging practices, and cooperation with local communities, deforestation may begin to slow down, helping preserve rainforests for many generations to come.